Xi Jinping kelihatan benar-benar tertekan selepas Trump mendedahkan keburukan China dalam ucapan yang memberikan tekanan hebat ke atas pemimpin tertinggi China itu. Trump mengumumkan pembebasan dokumen yang dinyah-rahsia dan menyatakan bahawa agensi perisikan telah menemui sejak kitaran pilihan raya 2021 operasi China untuk mengumpul dan mengeksploitasi data pengundi. Agensi Perisikan Amerika Syarikat mengetahui tentang pelanggaran keselamatan rekod pilihan raya pada tahun 2020 apabila mereka menemui puluhan juta data pengundi. Fikirkan tentang itu. Puluhan juta data di 18 negeri telah dibeli, dicuri atau digodam oleh China. Menurut laman yang diwujudkan oleh Rumah Putih, maklumat puluhan juta orang di 18 negeri telah dibeli, dicuri atau diperoleh melalui pencerobohan digital. Kerajaan juga menyalahkan China atas pemerolehan tidak sah sebanyak 220 juta rekod, termasuk nama, alamat, nombor telefon dan kecenderungan parti. Tuduhan itu ditujukan kepada Beijing pada saat pemimpin tertinggi China sedang berusaha menampilkan China sebagai negara yang tidak setara. Penyokong kecerdasan buatan yang selamat, terbuka dan berorientasikan kepada kebaikan bersama. Pembangunan AI dan penggunaannya tidak seharusnya menghakis atau melemahkan kepelbagaian tamadun dunia maupun keunikan budaya negara-negara yang berbeza. Kita harus membentuk nilai-nilai AI selaras dengan nilai-nilai bersama kemanusiaan. Dan menggunakan teknologi AI dengan sebaiknya untuk meningkatkan kefahaman, toleransi, pertukaran, dan perkongsian antara semua tamadun. Kita harus menjaga taman tamadun dengan penuh perhatian agar keindahan setiap tamadun dapat dihargai dan dikongsi bersama. Sewaktu beliau bercakap tentang kerjasama global di Shanghai, Trump mendedahkan sisi yang sangat berbeza daripada rejim China. Minat terhadap data, pengaruh politik, penguasaan teknologi, dan keupayaan untuk mengeksploitasi kelemahan dalaman negara lain. Trump menyatakan bahawa dokumen-dokumen tersebut merangkumi kelemahan dalam mesin undi, pangkalan data pilihan raya, rekod pengundi dan sistem yang digunakan dalam penyiraan undi. Rumah Putih menyatakan bahawa pihak lawan seperti China, Rusia, Iran dan Korea Utara mempunyai keupayaan untuk menjejaskan sebahagian daripada infrastruktur pilihan raya. Pendedahan mengenai 18 negeri itu telah dikemukakan sebagai sebahagian daripada penemuan yang dibuat oleh Agensi Perisikan Amerika Syarikat sendiri pada tahun 2020. Menurut versi yang dikeluarkan oleh Rumah Putih, China telah menubuhkan satu unit khas untuk mengeksploitasi file yang diperoleh dan cache itu telah disenyapkan dalam sistem perisikan. Dokumen tersebut merangkumi 5 bidang utama. Pertama, ia menunjukkan bahawa sepanjang beberapa tahun, bermula dari kitaran pilihan raya 2020, Republik Rakyat China telah melakukan apa yang dipercayai sebagai kebocoran data pilihan raya terbesar yang pernah direkodkan. Trump menuduh anggota agensi mengecilkan skala masalah itu dan menghalang orang ramai daripada mengetahui sejauh mana pengumpulan data tersebut. Tuduhan ini sangat berat kerana ia bukan sekadar pencerobohan terpencil tetapi melibatkan pangkalan data yang luas yang mampu memetakan tabiat politik, lokasi, keahlian parti dan data pribadi berjuta-juta pengundi. Trump mengambil kesempatan dalam ucapan itu untuk mendesak Kongres meluluskan peraturan yang lebih ketat mengenai pengenalan diri dan pengesahan kewarganegaraan dalam pendaftaran pengundi. Cadangan yang disokong oleh Rumah Putih itu kini terhenti di Senat. Presiden juga menyatakan bahawa satu semakan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri telah menemui kira-kira 278,000 orang tanpa kewarganegaraan yang berdaftar untuk mengundi dalam pilihan raya persekutuan. Beijing menafikan tuduhan itu dan menyatakan bahawa mereka tidak campur tangan dalam pilihan raya Amerika Syarikat. Perbezaannya sangat ketara. Dakwaan Washington tidak mempunyai asas fakta. Tuduhan serupa telah lama terbukti tidak berasas. China mengikut prinsip tidak campur tangan. Kami tidak berminat untuk campur tangan dalam pilihan raya Amerika Syarikat. Sebaliknya, siapa yang campur tangan di negara lain telah melakukan pengawasan tanpa diskriminasi terhadap kerajaan, syarikat dan orang awam secara umum.
Kami menggesa Amerika Syarikat untuk merenung tingkah laku mereka sendiri, berhenti memfitnah China tanpa sebab dan bertindak dengan cara yang lebih baik untuk hubungan baik antara Amerika Syarikat dan China. China telah memperkenalkan kecerdasan buatan sebagai alat untuk kemakmuran bersama dan keselamatan bersama. Dalam pandangan China, semua negara harus mengambil pendekatan yang berpusatkan manusia dan membangunkan AI secara positif serta untuk kebaikan. Kita harus memastikan bahawa AI menjadi pemacu penting untuk kemakmuran bersama dan keselamatan bersama. Kita perlu bersatu dan berganding bahu untuk membina sistem tadbir urus global AI yang adil dan saksama. Namun, pada masa yang sama, ia cuba memperluaskan pengaruhnya terhadap peraturan antarabangsa dalam sektor ini. 29 negara telah menandatangani perjanjian untuk menubuhkan sebuah organisasi kerjasama dunia dalam kecerdasan buatan yang diterajui oleh Beijing. Kumpulan ini bertujuan untuk membincangkan piawaian, akses kepada model dan latihan untuk negara-negara membangun. Langkah ini meletakkan China dalam persaingan langsung dengan Amerika Syarikat untuk menentukan piawaian yang akan membimbing teknologi paling penting generasi ini. Pemimpin tertinggi China telah mengumumkan 5.000 peluang latihan dalam kecerdasan buatan sepanjang 5 tahun dan berjanji untuk memperluaskan proyek dengan blok-blok dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Beijing Kuba menggunakan model terbuka dan program latihan untuk mengisi kekosongan di mana syarikat dan kerajaan Amerika Syarikat masih menghadapi halangan kos dan akses. Tekanan itu juga muncul dalam bidang ketenteraan. Pada 1 Julai 2026, 2 pengebom B-2 telah melakukan pengisian bahan api pantas di darat. Muito rápido no solo, di Pangkalan Bersama, Pearl Harbor Hickam, di Hawaii, semasa misi pasukan petugas Pengebom. Prosedur itu membolehkan pesawat-pesawat tersebut mendarat, menerima bahan api, dan kembali menjalankan aktiviti dengan masa henti yang lebih singkat. Tentara Udara sendiri menyatakan bahwa operasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keupayaan bertindak balas terhadap kemungkinan krisis di Pasifik. Hawaii menjadi lebih penting kerana ia menawarkan Amerika Syarikat kedudukan hadapan untuk mengatur misi di Indo-Pasifik tanpa menumpukan seluruh operasi di pangkalan yang lebih dekat dengan China. Pergerakan B-2 bersama jet pejuang F-22 menunjukkan bahawa Washington sedang melatih integrasi, penyebaran dan tindak balas pantas. Aktiviti itu secara rasmi dipersembahkan sebagai satu cara untuk mengesahkan keupayaan beroperasi dari pelbagai pangkalan dan bertindak balas terhadap cabaran di rantau ini. Trump masih berharap untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi China dalam beberapa bulan akan datang selepas persefahaman perdagangan yang diumumkan pada Mei 2026. Tuduhan baru mengenai data pilihan raya kini menjadi sebahagian daripada rundingan itu dan meningkatkan kos politik bagi sebarang usaha untuk mendekatkan diri. Malam ini, saya mengumumkan penyahkelasan dan pelepasan maklumat kritikal yang mendedahkan kelemahan dalam infrastruktur pilihan raya kita. Sementara Washington membawa dokumen, siasatan dan kehadiran tentera yang lebih fleksibel di Pasifik. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara kewangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.